Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera. Hari ini saya nak cerita tentang perkara ke-53 untuk menang adalah menawarkan racun dalam hati. Okay. Kita perlu tahu yang semua yang kita buat ni, kita buat dalam dunia ni, apa-apa yang kita buat, apa-apa aktiviti pun kita buat adalah berdasarkan hati kita, kan? Dia bukan berdasarkan otak kita, kan? So apa yang kita buat dalam otak kita, fikir kata kita fikir, okey, contohnya aku nak lari 50 km esok, dia tak jadi, kan? Kita boleh plan, dengan otak kita. Kita nak plan, okey, lepas kita lari 50 km dan kita nak push up lagi 500 kali. Lepas tu kita nak buat lagi squat, jumping squat lagi 500 kali. Kita boleh fikir, kita boleh rancang dengan otak kita. Tapi apa yang kita nak buat tu, dia tengok hati kita, kan? Hati kita sanggup, kan? So apa-apa yang nak buat, dia buat dengan hati. Orang masak cakap cooking with the heart, masak dengan hati, kan? Nak buat apa-apa pun dengan hati tu. Tapi kalau apa-apalah, kan, kalau nak tengok dari segi warrior, kan, kalau tengok dalam Muay Thai ke dalam MMA, dia orang cakap you skill you can develop, but you cannot teach heart and hati tu. Dia cakap, kan, dia punya warrior spirit, hati dia tak boleh kita ajar. I mean, that's the saying. So apa-apa yang kita nak buat adalah ia datang daripada hati. Tapi kalau hati kita dah ada racun, kan, so hati tu dia tak boleh jadi, dia tak kuat, kan? Hati bila dah ada racun, dia tak kuat, kan? Hati kalau dah ada racun, dia tak boleh, dia sakit, kan? Dia sakit. Bila hati yang ada racun, dia akan jadi pemarah, seorang yang marah, suka marah. Hati yang kalau dah ada racun, dia akan selalu rasa dia mangsa, akulah mangsa, kan? Kalau hati yang selalu kena racun, dia akan rasa dia powerless, aku tak ada kuasa, kan? Hati yang kena racun akan rasa pentingkan diri, kan? Hati yang kena racun selalu akan rasa takut. Hati yang kena racun akan nak menzalimi orang, kan? Hati yang kena racun tidak ada ketenangan. Hati yang kena racun susah untuk grow. So untuk grow, you kena hati yang kuat. Hati yang kena racun, dia tak boleh grow, kan? So apa sebenarnya yang racun yang ada dalam hati kita ni? Apa racun dia? Adalah perasaan yang disakiti, kan? Perasaan yang disakiti oleh manusia lain, kan? Yang kita rasa ini tidak adil, kan? Kita rasa kita ni kena dizalimi. Mungkin kita pernah dimalukan, mungkin kita pernah kena pukul, mungkin kita pernah kena tampar, mungkin kita pernah kena buang, mungkin kita pernah kena tolak, kan? Macam-macam benda yang kita ataupun mungkin orang pernah keji kita, orang hina kita, kan? Itu semua akan menjadikan satu perasaan yang perasaan buruk yang kita rasa sakit hati. Mungkin benda ni berlaku masa kita kecil dulu, kita 4 hingga 7 tahun. Sesuatu berlaku dekat situ, mungkin di kalangan kawan-kawan, ataupun di kalangan family, ataupun di kalangan adik-beradik, ataupun parents, ataupun uncle, atau whoever, kan? Dia membuat satu perkara yang kita terima, kita dizalimi. Mungkin kita kena sesuatu masa kita sekolah rendah atau hingga sekolah darjah 1 hingga darjah 6. Kita dizalimi, kan? Kita sakit hati, kita dihina, kan? Kita sesuatu berlaku yang sakit hati, kita berdendam, kan? Bila kita sakit hati, kita
kita simpan perasaan tu, berdendam. Aku nak guna dendam ni kan, untuk develop diri aku. Aku nak kena dengan kau balik, aku nak balas dendam kan. Sama macam cerita-cerita kungfu, cerita-cerita silat, cerita-cerita kungfu dulu kan. Parents dia mati kena bunuh, lepas tu dia berdendam, dia belajar kungfu dan dia nak balas dendam kan. Sama cerita silat pun sama tak kan. Macam cerita Enam Jahanam, bini dia kena bunuh, dia pun dendam kan. So dia nak pergi bunuh orang tu, 6 orang. Okay. So itu movie kan. Tapi dalam kehidupan sebenarnya, perasaan yang kita bawa ni, yang kita pegang ni, dia adalah racun. Dia racun dalam hati kita. Dia racun dalam hati kita. So dia racun, dia akan lemahkan hati kita. Dia akan lemahkan hati kita. So hati yang lemah, susah nak buat perkara-perkara yang berkualiti kan. Hati yang lemah susah nak kesian ke orang lain. So kita selalu rasa kita sakit. Aku tengah sakit hati ni, aku sakit. Hati kita sakit kan. Kita pun tak kesian ke orang. Cakap, buat apa kau nak kesian ke orang? Kau, aku pun tengah sakit ni. Buat apa aku nak kesian kat kau? Hal yang kita punya sakit hati dia bukan baru. Kita punya sakit hati 20 tahun lepas. 20 tahun lepas sakit hati. Tapi sampai hari ni kita simpan sakit hati tu sebab kita nak balas ke orang tu. Orang tu pun dah lupa dah apa dia buat kat kita. Dia dah lupa dah. Dia ingat tak ada apa. So kan, so orang yang pendam racun atau perasaan sakit hati ni, dia senang tidak peduli pasal orang lain. So dia pun tengah sakit hati. Macam dia nak sayang pada orang lain, macam dia nak kasihkan ke orang lain kan. So dia pun sakit hati kan. Ataupun dia, yang paling buruk adalah bila dia dizalimi dan dia pun, sebab dia selalu terfikir, selalu terasa, dan dia akan menjadi orang yang menzalimi dia tu. Contohnya jadi berlaku kat budak-budak yang suka bully orang ni kan. Biasa budak-budak yang selalu bully orang ni, ataupun siapa lah, dia kena bully. Dia kena bully kan. Dia kena bully. So dia rasa, aku kena bully, teruk kena bully ni, aku tak jadi. Tapi perasaan tu dia simpan. Dia tak release benda tu. Dia tak buang. So dia bila dah besar, dia jadi pembuli. Dia yang jadi pembuli sebab dia tak luah hati dia, ada racun kan, ada perasaan tu. Lagi orang yang sakit hati ni, dia susah nak, dia akan jadi banyak ketakutan kan. Dia takut kan. Takut benda tu berlaku lagi, takut sakit hati lagi kan. Contohnya orang yang ada masalah dengan pasangan kan. Dia ada masalah dengan pasangan ni, sakit hati kan. Lalas dia sakit hati, pasangan tu dah tak ada lah kan. Tapi dia tak ada nak sambung, nak cari pasangan baru sebab dia sakit hati. Sakit hati tu terlalu mendalam kan. So dia makan jiwa dia kan, racun pada hati dia. Tapi benda ni kita tak boleh nak kita buatkan kan. Dia bukan satu benda positif sebab orang yang ada racun dalam hati dia tu, dia akan jadi orang negatif. Dia akan jadi orang yang bervibrate dalam negatif, very negatif, cepat marah, cepat nak mengamuk kan. Yang benda ni akan dirasai oleh orang sekeliling dia kan. Sebab dia bukan mengamuk kat orang yang dibenci tu. Orang yang benci tu jauh. Orang benci tu bukan dekat dia sebab dia tak lepak dengan orang tu pun. So bila dia ada racun dalam hati, dia akan menyakiti orang di sekeliling dia. Dia akan menyakiti orang di sekeliling dia. Tu racun yang kedua. Satu tadi, dia takut menjadi seperti orang tu. Yang kedua dia menyakiti orang di sekeliling dia kan. Yang ketiga, dia susah nak berkasih sayang sebab dia tengah sakit. Macam dia nak berkasih sayang kan. Yang keempat, dia akan pentingkan diri sendiri. So dia tak peduli pasal orang lain sebab dia dalam kesakitan. Dia dalam bukan kesakitan badan. Kesakitan badan ni tak ada apa-apa makna. Jauh lagi sakit hati ni, jauh lagi sakit dari sakit badan kan. Kan. Kadang orang menyakiti kita, kalau benda tu masa tu
masa kita budak ke, masa tu memang betul. Contohnya aku katalah kita ni bodoh. Kita bukanlah bodoh, kita bodoh, kita biasa dapat D ke dapat E, fail. So orang cakap kau ni bodoh lah, kan. So benda tu menyakitkan hati kita. So kita pendam kan. Contohlah kita sakit hati. So lagi yang keempat, kelima, kita susah nak grow. Sebab hati tu bila dah tak kuat, kita perlu kekuatan hati untuk grow. Kita perlu kekuatan hati untuk melalui rintangan kehidupan. Sebab rintangan kehidupan ni memang dah banyak rintangan lah. Rintangan tu perlu hati yang kuat untuk absorb benda tu. Maksudnya contohlah you pergi kerja kan. Kalau kita pergi kerja 9 to 5, 9 to 6, tu pun dah banyak masalah, benda-benda yang menyakitkan hati kan. Kerja bertimbun kan, macam-macam lah. You lagi tahulah, you kerja kan, ataupun you berniaga, macam-macam masalah. So hati tu tak dapat nak tampung kan, sebab dah penuh dengan racun, dah penuh dengan sakit hati kan. Tu di satu, you tak boleh nak grow, susah nak grow kan. Selain daripada tu, you akan jadi selalu takut. You takut ni, takut tu, takut cuba benda baru, takut ni. Macam saya cakap tadi, kalau dah ada pasangan, dia sakit hati, dia takut nak ada pasangan lagi. Sebab benda tu dah jadi masuk dalam jiwa dia. Dia takut sakit hati lagi kan. Sakit hati kan. Lagi satu susah nak berjuang kan. Kalau hati kita dah racun, kita susah nak berjuang. Macam mana nak berjuang? Sebab berjuang ni penuh kesakitan. Berjuang penuh kesakitan kan. Kesakitan bukan dekat badan, kesakitan dekat dalam hati. Kalau hati kita dah sakit, kita tak dapat nak ambil lagi more load. Sebab load yang lama masih ada dalam hati. Dan kita akan pentingkan diri sendiri sebab kita dalam kesakitan. Dan kita selalu marah-marah, kita dalam kesakitan. Kita akan menzalimi orang lain. Sebab apa? Kita dalam kesakitan. Orang usik kita sikit dia, kita terus bagi pam. Sebab apa? Sebab kita dalam kesakitan. Kita sakit hati. Sakit hati ni dah lama. Racun yang kita ambil ni, racun yang kita tak buang lama. Lagi satu lagi, kita akan rasa kita ni penting. Itu yang pelik. Kita rasa sebab kita tengah sakit kan. Contoh kita tengah sakit, kita sakit parah kan. Kita pergi klinik. Ada 10 orang tengah tunggu kat klinik tu. Cakap, pergi mana? Kau tak sakit sangat lah, aku yang lagi sakit. So dia cakap, treat aku dulu. Macam tu lah. Lebih kurang orang yang ada masalah hati ni akan macam tu. Dia akan nak dia lebihkan. Lebihkan aku sebab aku dalam kesakitan kan. Tapi orang tak nampak macam tu. Orang akan nampak kau ni nak lebih sebab kau rasa kau lebih bagus kan. So dia akan nampak macam tu. Dia pun tapi sebenarnya dia dalam kesakitan kan. So sebab kita dah tahu racun dalam hati kita ni, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu buang. Macam kita nak buang, kita kena maafkan orang yang pernah mensakiti hati kita. Tak kira lah sesiapa pun. Okay. Tapi ada orang katanya, aku tak nak maafkan dia. Aku tak nak maafkan orang ni. Sebab apa yang dia buat pada aku tu teruk kan. Dia tak patut, aku tak maafkan. Sampai mati pun aku tak akan maafkan dia kan. Memang dia deserve kan. Aku tak akan maafkan dia. Okay, kita kena faham, kalau kita nak maafkan orang, bukan bermaksud dia terlepas daripada punishment, tak kan. Sebab yang saya tahulah kan, kalau orang buat salah, kata kita buat salah dengan orang A kan, satu salah pada orang A, satu lagi salah pada Allah kan. So dua. Kalau orang A maafkan, Allah belum tentu kan. So kita jangan peduli pasal itulah kan. Allah Maha membalas. Don't worry about that. Excuse me. Don't worry about dia punya punishment. Don't worry about it, because you ultimately jangan worry about tu. Kita worry adalah kita nak lepaskan racun dalam hati kita. Lepaskan racun dalam hati kita. Lepaskan. Maafkan orang tu kan.
maafkan orang tu untuk selamatkan diri kita. Jangan fikir pasal dia. Dia punya pasal. Punishment tu dia akan kena punish ke tak, Allah akan punish dia. Sebab sifat Allah, Allah maha teliti kan. Dia tahu maha teliti kan. Dia tahu lah. Itu kerja dia kan. So kita jangan fikir pasal tu. Kita fikir kita nak tawarkan racun dalam hati kita ni. So kita maafkan dia. Kita maafkan. Kita fikir, kita maafkan. Kita buat proses ni selalu. Maafkan, kita maafkan. Okey, lagi satu, bila kita maaf, lagi satu, hampir terlupa, alhamdulillah. Kita selalu yang tersakiti ni, orang yang sakit hati ni, yang ada racun dalam jiwa, dalam hati ni, bila kita selalu kenang sakit hati ni, kita lupa kita banyak sakit hati orang juga, tapi kita tak perasan. So kita tak fokus langsung pasal orang lain. So kita ada fokus pasal sakit hati kita je. Sakit hati orang lain kita tak fokus. So kita tak perasan. Tu satu hal lah kan. So kita lepas. So solution dia maafkan orang tu dan kalau tak cukup lagi maafkan, kita doa ke orang tu. Kalau kita dah boleh doa untuk orang tu, kebaikan untuk orang tu, dan maksudnya kita doa kebaikan orang tu, maksudnya racun dalam hati kita tu dah terlepas, dah hilang. Racun dalam hati kita tu dah lepas, dah hilang. Jangan fikir aku tak nak doa untuk orang yang aku benci ni. Aku doakan dia kebaikan ni, dia buat apa? Aku nak dia sengsara. Jangan. Sengsara tu tak, itu Allah lagi tahu, Tuhan lagi tahu. Yang Tuhan untuk orang yang non muslim lah tengok video ni. Tapi kalau Islam, Allah lebih tahu kan. Dia lagi teliti kan. Sebesar zarah dia akan, yang sebesar zarah yang baik dia akan balas, yang jahat dia akan balas. Dia lagi tahu. Dia punya balasan lagi azab, lagi dahsyat kan. Apa sangat kita boleh balas kan? Allah balas lagi dahsyat. So kita akhir kata kita nak lepaskan racun dalam hati kita ni. Kita maafkan orang tu, kita doakan orang tu. Dan jangan takut kita doakan kebaikan untuk orang tu, sebab bila kita doakan kebaikan orang tu, 10 malaikat mendoakan kepada kita. So actually mendoakan kita juga. Sebab doa kita, orang yang banyak dosa macam kita ni, kita semua manusia banyak dosa, doa kita mungkin Allah kabul, mungkin dia tak kabul. Tapi kalau kita doa untuk orang lain, 10 malaikat yang tak ada hijab doa untuk kita, itu lagi makbul kan. So tapi bila kita dah maafkan orang kan, bila kita dah doa untuk orang yang menyakiti hati kita menjadi lepas, hati kita menjadi ringan kan. Kita tak peduli lah pasal orang tu dah tak ada dalam hati kita. So kalau kita simpan orang tu dalam hati kita, orang tu selalu dalam otak kita, kita fikir pasal orang tu, tapi kita dah lepas orang tu dah tak ada kena-mengena kita kan. So hati kita dah tenang. Itu yang kita nak. Hati kita tenang, hati kita bahagia, hati kita kuat kan. Bila hati kita dah kuat, kita boleh reda kan. Kita boleh reda kepada masalah-masalah lagi berat, masalah-masalah lagi berat di office, masalah dengan kehidupan, masalah kita boleh reda, hati kita boleh terima. Sebab kita punya baggage tu, yang hati kita banyak ni kan, dah ni penuh dengan emosi yang tak baik, kita simpan bertahun-tahun, kita dah buang, sekarang dah kosong. So kita boleh reda dengan benda-benda baru, masalah-masalah baru. Itu kita boleh buat. Dan kita boleh mujahadah, kita boleh berjuang. So bila berjuang hati sakit, tapi hati kita dah kosong, kita boleh terima perjuangan, kita boleh terima masalah, kita boleh terima apa-apa, kita boleh terima. Hati kita dah kuat kan. Lagi satu, kita boleh sayangi orang, sebab kita dah tak ada sakit hati dah. Kita dah free kan. Kita boleh menyayangi orang, kita boleh kesian ke orang ni kan. Kita tak menzalimi orang lain kan. Kita tak menzalimi orang lain lagi kan.
Lagi satu yang tadi tu nak cakap, kalau hati kita selalu sakit, kita boleh jadi orang yang jatuh dalam kategori putus asa. Kalau hati kita selalu berat kan, kalau kita lepaskan, kita tak jadi orang putus asa, insyaAllah. Kita sentiasa berusaha, kita berusaha. So bila kita lepaskan tu, kita maafkan, kita doakan, hati kita jadi lepas, hati kita jadi tenang, hati kita jadi happy, kita jadi bahagia, kita boleh mujahadah, kita boleh sabar, kita boleh redha kan. So kita tak ada lagi sifat pentingkan diri, kita tak ada lagi sifat zalim, kita tak ada lagi sifat marah, kita tak ada lagi sifat yang nak pentingkan diri. Aku penting, kau tak penting. Kita tak ada lagi sifat tamak, tak ada, tak payah kan. Sebab kita bukan dalam kesakitan lagi kan. And kita tak ada sifat ego yang ni aku punya kan, ni bahagian aku, tak ada kan. Ini kita semua kan. Kau dengan aku sama kan, kau dengan aku sama. Itu yang kita nak kan. So akhir kata, lepaskanlah, tawarkanlah racun dalam hati untuk mendapat hati yang kuat, supaya boleh berjuang dan menang dalam kehidupan.